Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dan taisir daripadanya dapat kita teruskan lagi pembacaan kita daripada kitab Hasyiah Al-Syeikh Al-Syarqawi ala Syarh Al-Hudhudi ala Mat As-Sanusi. Kita semalam telah membincangkan masuk kepada kalam syarih rahimahullahu ta'ala dan kita sambung kembali. Sebelum itu kita baca kembali matan daripada Syarah Al-Hudhudi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syahida biwujudihi jami'ul kainat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'uthi bil ayatil wadihat wa ala alihi wa sahbihi والتابعين لهم في الكرامات إلى يوم الدين. Jadi kita mula malam ini pada membaca hasyiah mensyarahkan oleh Syekh Asy-Syarqawi kepada syarah Syekh Al-Hudhudi. Bismillahirrahmanirrahim. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله, berkata pengarang, yakni yang dimaksudkan di sini ialah Syekh Al-Hudhudi lah pengarang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Iftataha kitabahu bil basmalati. Musannif memulakan kitabnya ini dengan basmalah. Basmalah itu ialah nahtun bagi lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu ringkasan lah daripada Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim? Tabarrukan, kerana mengambil berkat. Ini maf'ul li ajlih. Jadi sebahagian daripada asatizah dan para ahbab dan yang menyertai kita mengikut pengajian ini mungkin kurang biasa dengan cara, jadi ana tidak akan i'rab semua sekali lah. Kerana kita, matlamat kita daripada pembacaan ini lebih kepada nak memahamkan ibarat. Setengah daripada asatizah ada yang mereka menumpukan kepada i'rab, ada yang menerangkan i'rab satu-satu. Jadi ana mungkin akan ambil sebahagian saja yang penting-penting sajalah. Jadi maafkanlah kalau ada tidak yang ter-i'rab apa yang patut di-i'rab itu, kerana atas andaian bahawa
masing-masing dah maklum, kecuali apa yang penting sahaja. Tapi kalau ada persoalan berkaitan dengan apa-apa kalimah, boleh tanya dalam forum ataupun chat, ruangan chatting, message yang ada itulah. Kalau kita mampu jawab, kita jawab, insya-Allah, ataupun asatidzah lain boleh tolong jawab. Musannif memulakan kitabnya bil basmalah. Kenapa? Tabarrukan, maf'ul li ajli. Kerana mengambil berkat biha. Dengan bismillah itulah. Kerana bismillah ini berkat, kita mula dengan nama Allah. Waqtidaan, lagi ataf. Ataf pada tabarrukan. Dan kerana nak mengikut bikutubillah. Bikutubillah. Dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala al-munazzalati, yang telah diturunkan. Sebab ada datang dalam beberapa penulisan ataupun disebut oleh beberapa ulama bahawa setiap kitab yang Allah turunkan itu dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Hakadha qila. Jadi ana guna sirah tabarriyah. Sebab apa? Nak i'tiraf, banyak datang i'tiraf. Oh, adakah kitab Zabur bahasa Arab? Adakah kitab Injil bahasa Arab? Tapi ulama tulis setiap kitab yang diturunkan itu dimulakan dengan bismillah. Maka itu perlu kepada riwayat dan persabitannya. Jadi kita naqalna kama ruwina ataupun ruwiya ilaina. Kita nukilkan sebagaimana yang ulama tulis. Kerana fokusnya bukan pada sahih atau tidak sahih riwayat itu, tapi kepada kepentingan memulakan amalan dengan bismillah. Cukuplah bahawa Al-Quran itu sendiri mulanya dengan bismillahirrahmanirrahim. Awal-awal Quran itu. Al-Munazzalah. Kerana kitab-kitab Allah Ta'ala yang diturunkan dimulakan dengan bismillah. Lagi ilah yang ketiga, wa amalan biqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kerana beramal dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini sabda Nabi inilah. Mungkin kalau kitab baru dia akan ada dia buat dalam kurungan ke apa. Itu kena kitab-kitab baru kalau nak tahqiq balik memang sangat sesuailah kitab ini. Kitab ini pun lam yukhdam haqqa takhdim, belum dikhidmatkan sebenar-benar khidmatnya lagi. Dengan kita datangkan hadis riwayat mana dak. Lepas tu kalimah-kalimah serta mendatangkan azu, kita sandarkan kalam pada siapa itu, maka kitab kita ini boleh dikhidmatkan lagi. Kerana berdasarkan sabda Nabi SAW, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Kerana setiap perkara dhibalin, yang ada kepentingan, yang ada dianggap penting, la yubda'u, yang tidak dimulakan pada perkara itu bi bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', dia itu terputus. Apa maksud terputus? Makna qalilul barakah, terputus berkat dia, atau sikit berkatnya, hilang keberkatannya. Okey, sekarang ni di sini lafaz hadis itulah. Dan darjat hadis pun ada fihi khilaf pada masalah hadis ini. Kenapa? Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengangkatnya taraf pada hasan li ghairihi kerana banyak turuk. Itu boleh tengok dalam kitab-kitab hadis yang membicarakan. Jadi perbahasan mengenai hadis ni maklum dah. Tak perlu kita panjanglah, masing-masing ikhwah semua boleh rujuk kepada kitab-kitab lain. Okey. Apa yang nak disebut oleh Syekh Syaqawi di sini? Ai kullu fi'lin. Sekarang ni dia nak tafsir mana? Ai ni haraf tafsir. Kullu fi'lin, dia kata setiap perbuatan. Dia nak menafsirkan kullu amrin ni, setiap perkara. Apa itu perkara? Ai kullu fi'lin. Amrun di sini merujuk pada perbuatan. Perbuatan itu walau qauliyan, ai walau kana al-fi'lu qauliyan, walaupun perbuatan perkataan. Bukan perbuatan tu badan sahaja, pergerakan saja, tapi termasuk juga perkataan. Kerana bercakap, berkata-kata itu perbuatan juga. Jadi setiap perbuatan, ghayahnya walaupun perkataan, la tuzkaru, yang tidak disebut al-basmalatu fi awalihi, tak disebut bismillah pada awalnya,
fahuwa qalilul barakati, maka dia itu sedikit barakahnya, sedikit barakat dia. Maka faham daripada situ tafri'nya fayustahabbu, maka disunatkan al-ityanu biha, mendatangkan dengan bismillah, fi kulli amrin, pada setiap perkara, yuhtammu bihi syar'an, yang diambil berat pada syarak. Setiap perkara yang syarak mengambil berat, yang ada bahagian yang syarak memberi penekanan, maka sayugia kita mulakan dengan bismillah. Jadi amrun yuhtamu bihi. Ni sekarang ni keluar dengan qaid ini, akan keluar beberapa perkara-perkara yang tak termasuk, yang tidak sunat kita baca bismillah. Amrun yuhtamu bihi, perkara yang diambil berat. Perkara lekeh-lekeh, kita panggil perkara yang lekeh. Lekeh ni makna syarak tak ambil berat, ataupun benda itu benda hina-hina. Muhaqqaratil umur. Itu tak perlu baca bismillah. Contoh apa? Contohlah. Kita nak mengutis ataupun kita nak apa? Nak garu. Nak garu badan, ataupun nak buang apa-apa yang benda hina-hina. Benda itu tak perlu lah. Bismillah dulu lah. Ataupun nak korek hidung contohnya kan. Bismillah dulu, tak perlu lah, sebab muhaqqarat, benda yang la yuhtamu bihi syar'an. Lagi, kullu amrin yuhtamu bihi syar'an maqsudin. Amrin tu maqsudin li dhatihi, yang dimaksudkan baginya. Maqsudin li dhatihi. Ini pula qaid yang seterusnya, keluar perkara-perkara yang menjadi wasilah. Perkara yang menjadi wasilah, apa maksud wasilah ni? Makna dia itu wasilah untuk mulakan perkara lain. Dalam contoh kita ini, kita ambil contoh bismillah. Bismillah ialah wasilah kita nak mula kepada buat perkara-perkara tadi. Jadi bismillah tu sunat tak nak baca bismillah untuk baca bismillah? Jawapannya tidak sunat lah. Tidak akan ditasasul lah. Jadi maksudun lidzati, perkara yang maksud pada dirinya. Bukan benda yang menjadi wasilah kepada yang lain, seperti bismillah kita wasilah untuk mulakan pekerjaan. Maka bismillah itu sunat tak kita baca bismillah untuk baca bismillah? Jawapannya tak ada. Tidak sunat. Laisa zikran mahdan, dan bukanlah zikir yang semata-mata. Ini juga terkeluar daripada kesunatan bismillah. Di mana lagi tak sunat baca bismillah? Pada perkara yang laisa zikran, benda yang bukan, bismillah ni sunat pada selain, yang bukan zikir mahdan, bukan zikir semata-mata. Kenapa? Kerana yang zikir semata-mata itu tidak sunat bismillah. Contoh kita zikir, kita lepas sembahyang nak zikir 33 kali, 33 kali, 30 kali. Subhanallah. Sebelum subhanallah tu sunat tak baca bismillah? Jawapannya tidak sunat. Kerana itu zikir semata-mata. Ataupun kita nak selawat contohnya, nak selawat semata-mata selawat zikir tu. Maka perlu adakah disunatkan baca bismillah sebelum selawat? Jawapannya tidak. Lain kalau kita baca ayat Quran dulu. Contoh sebelum kita selawat tu kita baca innallaha wa malaikatahu kan. Tu sunat baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bukan zikir semata-mata. Wala ja'ala syari'u lahu mabda'an, dan bukan perkara yang syarak jadikan baginya mabda'an, ada permulaan tersendiri. Bukan perkara yang syarak dah jadikan kepadanya itu permulaan. Perkara yang syarak buat permulaan yang tersendiri, perkara itu tak sunat baca bismillah. Contoh, khutbah. Khutbah, permulaan khutbah ialah apa? Permulaan khutbah ialah alhamdulillah. Jadi syarak ja'ala syari'u lahu mabda'an. Syarak menjadikan kepada khutbah itu permulaannya, iaitu alhamdulillah. Maka khatib bila naik mimbar tak perlulah baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab, contoh.
tak perlulah mula khutbah tu dengan bismillah. Sebab apa? Sebab permulaan khutbah ialah alhamdulillah. Contoh lain lagi, apa nama ni? Sembahyang. Permulaan sembahyang tu apa? Permulaan sembahyang itu takbir. Maka tak perlulah baca bismillah sebelum takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Tak perlu baca. Tidak sunat baca. Jadi apa nama ni? Tapi kalau dia baca surah An-Nas, sebagaimana yang berlaku amalan dalam masyarakat kita kan, baca surah An-Nas dulu, bimbang takut mari was-was, maka bismillah boleh bacalah sebab dia nak baca surah. Tapi sebelum takbir tu tak ada bacaan bismillah lah. Tak baca bismillah. Okey. Ini contoh. Ka wudu. Ni contoh bagi apa? Ni contoh bagi kullu amri ni. Setiap perkara dhi balik ni contoh. Ni bukan contoh ka ni, ka wudu'in ni bukan contoh yang ma ja'ala syari'u lahu mabda'an, bukan contoh tu ni. Ni contoh kepada perkara sunat baca bismillah. Contoh apa? Ka wudu'in, seperti wudu'. Kerana wudu' ni perkara maksudun syara'an, perkara yang dimaksudkan pada syarak. Jadi sunat kita baca mula wudu' dengan bismillah. Wa ghaslin, kita basuh, atau ghuslin, mandi. Kita mandi atau kita buat basuh apa-apa ke? Tak. Sunat kita mandi ka wudu'in wa ghuslin, seperti wuduk dan mandi contohnya. Maka kita mandi tu sunat baca bismillah. Tapi kena tengok keadaan lah. Kalau duduk dalam tempat yang tak boleh baca bismillah, maka tak boleh lah. Wa jima'in, seperti jima'. Jima' pun perkara maksud syar'an. Jadi sebelum bermula tu bacalah. Wa safarin, dan musafir. Musafir itu perkara maksudun yuhtamu bihi. Safar ni perkara yang maknanya bukanlah perkara yang haram, perkara yang syarak ambil iktibar. Maka sunat dengan bismillah. Okey. Habis. Kemudian bismillah. Wallahu. Di sekarang ni dia nak terang berkaitan dengan kalimah lafzul jalalah pula. Wallahu, dan Allah itu, ataupun wallahi itu qasak kepada hikayat. Bismillahirrahman kan, bagi bawah. Ikutlah nak baca bagi depan pun boleh, bagi bawah pun boleh. Wallahu ismun lidzatil aliyah, nama bagi zat yang maha tinggi. Zatil aliyah, zat yang maha tinggi. Zat maha tinggi ni bukan zat Sayyidina Ali. Ada juga orang ni terlampau sensitif menuduh bacaan maulid dan seumpamanya ada unsur Syiah. Dia kata apa nama ni, wa usalli wa usallimu ala nuril mausu, apa nama ni, abtadiul imla bismi dzatil aliyah, abtadiul imla bismi dzatil aliyah. Dia kata zat aliyah tu zat Sayyidina Ali. Itu tak reti sangat bahasa Arab tu. Zatil aliyah ni zat Allah Ta'ala yang maha tinggi lah. Itu sifat bagi zat. Jadi kalimah zat itu tu'annasu wa tudzakkar. Boleh baca mu'annas, boleh baca muzakkar. Ismun li dzatil aliyah, nama bagi zat yang maha tinggi. Makna zat al-wajibul wujud lah. Itu lafzul jalalah. Wa huwa lismul a'zam, dan Allah itulah ismul a'zam. Allah itulah ismu al-a'zam, nama yang paling agung. Ini sebagaimana datang dalam riwayat hadis dah. Apa nama ni? Siapa yang sesiapa yang berdoa dengan ismul a'zam ni, Allah Taala akan perkenankan doanya. Siapa yang memohon kepada Allah dengan ismul a'zam ini, Allah Taala akan perkenankan permohonan dia. Jadi khilaf ulama lah apakah ismul a'zam tu. Kerana ismul a'zam ni antara perkara yang Allah Taala rahsiakan ialah ismul a'zam. Annallaha Taala akhfa ismahul a'zam fi asma'ihil husna. Allah Ta'ala menyembunyikan nama ismul a'zam itu dalam banyak-banyak nama dia. Nama Allah Ta'ala banyak. Dalam tu Tuhan sembunyikan ismul a'zam. Supaya apa? Supaya kita berdoa dengan sekalian namanya.
Ulama khilaf apa Ismul Azam. Ada kata Al-Hayyul Qayyum, ada kata apa nama, Ar-Rahmanur Rahim, macamlah. Dan pandangan yang kuatnya kata Ismul Azam tu Allah. Lafzul jalalah tu sendiri. Tapi berdasarkan hadis tersebut, siapa yang berdoa dengan Ismul Azam, Allah Ta'ala akan perkenankan doanya. Berdoa dia tu Allah Ta'ala perkenankan. Dah kita berdoa dengan Ismul Azam, kenapa tidak diperkenankan doa kita? Kata Syekh, wa adamul ijabati 'inda du'ai bihi. Dan tidak diperkenankan doa ketika berdoa dengan itu, tidak diperkenankan hajat ketika berdoa dengannya. Kenapa? Li faqdi syurutiha, kerana tiada syarat-syaratnya, hilang syarat. Syarat-syarat doa tak cukup. Syarat-syarat ijabah. Syarat-syarat ijabah doa tidak cukup. Apa dia? Allati a'zamuha, yang paling besar, syarat paling besar untuk mustajab doa ialah aklul halal, makan halal. Makan halal syarat paling besar untuk istijabah doa. Sebab itu kita tengok orang yang Allah Ta'ala perkenankan doa-doa ni, Masya Allah, sangat mereka jaga makan. Dia tak makan lah macam kita. Mereka sangat jaga makan. Kalau tengok orang-orang soleh yang orang minta doa ni, dia sangat jaga makan dia. Ada juga sebahagian daripada kita ni berhalus tu maknanya berhati-hati dalam bab makan hak zahir ni. Tapi sumber dia tak jaga. Dia tak jaga sumber. Dia masuk pelaburan ni, dia masuk main ni, main tu. Tapi orang ajak pergi makan makanan segera, fast food, tak boleh, tak boleh. Saya kena jaga makan. Tapi dia masuk MLM contohnya. Yang haram lah ni. Dia masuk pelaburan-pelaburan yang syubhah. Itu bahaya juga tu. Itu lagi besar kasarnya sebab apa? Sumber-sumber riba. Riba ni bukan mainan. Ada pun bab makanan-makanan ni, kita ni sekarang ni kalau ada cok halal tu kita makan je lah. Itu kita lah. Tapi orang-orang yang soleh ni, orang-orang yang dekat dengan Tuhan ni, mereka sangat jaga makannya. Wa qad auhallahu ila Musa, dan Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini diriwayatkanlah. Jadi riwayat-riwayat macam ni, sekarang ni kita membaca kitab para ulama. Maka kalau orang nak petikaikan, silalah cari riwayat ni sendiri. Gitu je lah. Nampak tak? Kalau sebahagian daripada sahabat-sahabat kita daripada aliran yang tidak suka kepada Asy'ariyah ni, mereka ni kata petikaikan mana hadis, mana dalil. Para ulama membuat kitab ni, kita yang datang lepas tu lah kena tahqiq kalau benda itu perlu ditahqiq. Kalau sekadar periwayatan untuk menguatkan benda itu kadang-kadang itu tak ada masalah pun. Kita meriwayatkan dan menghikayatkan cerita-cerita itu selagi mana dia itu tidak bertentangan dengan qawaid syar'iyyah, kaedah-kaedah syarak, dan tidak bertentangan dengan akidah. Wa qad auhallahu ta'ala ila Musa, dan Allah Ta'ala telah wahyukan kepada Nabi Musa. Apa kata dia? Ya Musa, in aradta an yustajaba du'auka, jika kamu ingin dimustajabkan doa engkau, fasun batnaka, maka peliharalah perut kamu, anil haram, daripada yang haram. Jaga, pelihara perut kamu daripada yang haram. Jangan makan haram. Wa jawarihaka, dan peliharalah anggota engkau, anil atham, daripada dosa-dosa. Tengok. Jadi kalau kamu nak doa mustajab, perut tu pelihara daripada hak haram. Hak rasuah, hak tak tentu, klaim yang rasa kita tak layak klaim, kita klaim. Nampak tak? Klaim. Kita tak mari ngajar pun masjid. Tapi biar. Dah kita ketetapan kita biasa klaim semua. Tiba-tiba tak mari, klaim je lah. Nampak tak? Contoh lah. Maka benda itu jaga. Dan peliharalah anggota kamu daripada dosa-dosa. Kalau ada apa-apa dosa, peliharalah. Nampak? Ini pun payahlah. Kita bacalah, moga-moga Allah Ta'ala beri kekuatan pada kita. Habis. Kemudian Ar-Rahman. Seterusnya Ar-Rahman. Ini Ar-Rahman itu maknanya kathirur rahmah, banyak rahmat.
Yang mubalaghah tu. Fa'lan, rahman, ai rahmat tu apa di sini? Kathirur rahmah ai ihsan. Kathirur rahmah ai kathirul ihsan. Banyak ihsan dia. Kasihan belah Tuhan tu banyak. Au irada. Iradatuhu. Rahman itu iradatuhu bin ni'amil azimah. Mengkehendaki Allah dengan nikmat-nikmat yang besar-besar. Okey, sini sekarang ni dia tak syarah lagi ni. Lepas ni mungkin dia syarah secara panjang kalau tak silap lah. Jadi sini dia isyarat aje. Ar-Rahman tu, Ar-Rahman, kathirur rahmah. Banyak rahmat maksudnya banyak al-ihsan. Allah Ta'ala banyak beri ihsan. Ihsan ni maknanya beri nikmat lah. Beri nikmat. Satu, maka ini merujuk kepada sifat fi'il. Sifat fi'il. Kathirul ihsan. Tuhan beri ihsan yang banyak. Beri ihsan kan? Ihsan ni benda lah. Dulu pun panggil duit ihsan. Nampak? Duit ihsan. Nampak duit ihsan. Ada benda lah bagi. Itu kembali pada sifat fi'il. Au iradatuhu. Ataupun menghendaki Allah Ta'ala dengan beri nikmat yang besar. Ini kembali pada sifat zat. Sebab iradat. Kembali sifat kepada sifat iradat. Jadi dua. Sama ada rahmat itu dengan maksud kembali kepada sifat fi'il ataupun sifat zat. Wa rahmatuhu ta'ala, dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ammatun, umum, meliputi li jami'il makhluqat, bagi segala makhluk-makhluknya. Rahmat Allah Ta'ala, rahmat Allah pada nama Ar-Rahman ini umum kepada segala makhluk-makhluknya. Fayam bagi, maka sayugia muwafaqatuhu, kita mengikut Allah Ta'ala, kita tiru akhlak Allah. Kita kata gitulah tak? Takhallaku bi akhlakir rahman. Sayugia kita kena ikut. Ikut sifat Tuhan ini. Dengan cara apa? Bil muwasati lahum. Dengan cara kita belas kasihan kepada makhluk-makhluk Allah Ta'ala semua ni. Nampak? Allah Ta'ala bersifat dengan rahmat. Maka kita pun sebagai hamba Allah, dekat mana tu? Dekat mana lekat tu? Dekat mana tu? Jadi kita pun sebagai hamba Allah Ta'ala ini disuruh untuk bersifat rahmat kepada sekalian hamba-hambanya. Dekat mana yang terputus tadi? Okay. Faman fayambaghi muwafaqatuhu bil muwasati lahum. Maka sayugia kita meniru sifat Tuhan itu dengan cara kita belas kasihan kepada makhluk Allah. Faman rahimahum, siapa yang merahmati mereka, siapa yang kasihan belah kepada makhluk Allah, rahimahullah, Allah Ta'ala akan rahmat kepada dia. Allah Ta'ala akan kasihan belah kepadanya. Qala Ka'bul al-Ahbar, kata Ka'b al-Ahbar, ini seorang pendeta Yahudi asal dimasuk Islam. Dia kata maktubun fil Injil, telah tertulis dalam Injil. Allah Ta'ala sebut dalam kitab-kitab terdahulu ni. Ya bena Adam, wahai anak Adam, kama tarham, sebagaimana kama tarhamu, kadzalika turhamu. Kama tarhamu, kadzalika turhamu. Sebagaimana kamu kasihan kepada orang, tarham anta, kadzalika turham. Ini mabni lil majhul, mabni li lima lam yusamma fa'iluhu pula. Sebagaimana kamu memberi rahmat kepada orang, kamu kasihan belah pada orang, begitulah kamu akan dikasihan belaskan. Kamu akan dirahmatkan.
Itu dinukilkan daripada Ka'ab al-Ahbar. Kama tarhamu kadzalika turham. Fakaifa tarjun? Ada lagi tu. Fakaifa tarju an yarhamakallahu? Bagaimanakah kamu ingin bahawa Allah Ta'ala merahmati kamu? Wa anta la tarhamu ibadallah. Walhal kamu tidak mengasihani hamba-hamba Allah. Kamu ingin Allah Ta'ala kasihan kepada kamu. Tapi kamu tidak kasihan belah kepada hamba Allah. Habis itu. Kemudian wa ru'iyal Ghazali, dan dilihat Imam Ghazali dalam mimpi. Imam Ghazali ada orang bertemu dengannya dalam mimpi. Setelah beliau wafatlah, orang berjumpa Imam Ghazali dalam mimpi. Faqila lahu, maka ditanya kepada dia, ma fa'alallahu bika? Apa yang Allah Ta'ala buat dengan engkau, wahai Imam Ghazali? Dia tanya Imam Ghazali, Tuhan buat apa kepada kamu? Qala awqafani baina yadaihi. Allah Ta'ala mendirikan aku depan dia. Maknanya Allah Ta'ala diri depan dia, maksud Tuhan tanya Imam Ghazali. Sebagaimana tak orang yang pesalah ataupun orang yang ada kes, dia akan berdirilah. Berdiri depan hakim. Awqafani baina yadai. Tuhan berdirikan aku dan tanya aku. Wa qala, Allah Ta'ala tanya aku, bima ji'tani, dengan apa kamu datang kepada aku? Imam Ghazali, mu mari kepada aku ni, mari dengan apa? Maka Imam Ghazali kata, fadhakartu anwa'an minat ta'ati. Aku sebutlah beberapa jenis daripada ketaatan. Aku buat taat ni, aku semayang, aku ni, semua serba-serbilah. Dia sebut ketaatan dia. Faqala, maka Tuhan jawab, ma qabiltu minha syai'an. Aku tak terima satu pun malammu. Amalan yang kamu sebut tu aku tak terima pun. Lakinnaka jalasta, tapi kamu pernah duduk sekali, taktubu. Kamu duduk taktubu, sedang menulis kitab. Fasaqatat, maka gugur, mari zubabatun, mari seekor lalat, alal qalami, mari seekor lalat, mari hinggap pada pen kamu, pena kamu. Dalam riwayat lain kata mari hinggap pada dakwah. Alal hibri. Nah, di sini kata di atas pen. Mari lalat dihinggap di atas pen. Fataraktaha, tapi kamu biarkan lalat itu duduk situ. Tashrabu minal hibri, lalat itu minum daripada dakwah. Mari lalat mari dekat pen kamu, lalat minum dakwah tu. Kamu biar saja. Kenapa? Rahmatan laha, kerana kamu rahmat dan kasihan kepadanya. Maka Tuhan jawab, fakama rahimtaha rahimtuka. Sebagaimana engkau rahmat kepada lalat itu, aku rahmat kepada engkau. Idhab, pergilah engkau. Faqad ghafartu laka. Sungguhnya aku telah ampunkan bagi engkau. Nampak? Ini juga isu berkaitan mimpi. Jadi kita ni banyak cerita bab mimpi ni. Nampak tak? Ini juga sekali lagi bab mimpi. Dah maknanya amalan Imam Ghazali ni tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Tak ada nilai amalan lain. Hanya Tuhan ambil kira, mari lalat sekor minum dakwah yang ada pada pen Imam Ghazali saja. Adakah begitu? Ini kena faham bahawa mimpi tidak boleh dipaham secara zahir gitu. Dia bukan nak menunjukkan bahawa Imam Ghazali ni amalan dia tidak berguna. Ni kalau nak guna hujah boleh sangat ni. Inilah menunjukkan bahawa Imam Ghazali amal dia telah terpengaruh dengan ilmu kalam dan falsafah. Sehingga Allah Ta'ala tidak menerima. Sehingga Allah Ta'ala tidak menerima amalan-amalan dia. Kecuali amalan tu. Contohlah kalau kita nak guna hujah ni. Tapi tak betul lah. Nampak? Ini dalilnya mimpi ni. Tak betul tu. Mimpi tak boleh faham ikut zahir tu. Nak ceritanya di sini bahawa besarnya rahmat yang ada dalam hati manusia itu, kadang-kadang itu yang sebenarnya menjadi asbab. Asbab Tuhan terima amalan. Bila Tuhan terima amalan tu, amalan lain akan ikut terima sekali.
Nampak tak? Bukan makna, Imam Ghazali sia-sia saja amalan dia, kitab dia yang hebat-hebat, yang ditinggalkan kepada ummah manfaat. Tak boleh kata gitu. Masya Allah, Imam Ghazali jasa kepada umat ni. Tak, hujjatul Islam. Sampai sekarang kitab dia tu sangat valid. Sangat valid. Masih orang gali, orang keluarkan ilmu-ilmu khazanah ada dalam tu. Cuma dalam cerita ni, diceritakan tentang, nak ceritanya tentang besarnya rahmat dan perlunya kita bersifat rahmat kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Habis. Itu Ar-Rahman War-Rahim. Apa maksud Rahim pula? Al-Kathirur Rahmati. Yang banyak rahmat juga. Bin ni'amil azimah, dengan nikmat-nikmat yang besar. Ah. Okey. Bin ni'ami al-azimah. Dengan nikmat-nikmat yang besar. Begitu ke? Ke ada nuskhah yang lain sikit? Cuba kalau ada perbezaan nuskhah tolong sebut dalam komen ni. Tolong sebut dalam komen. Sebab ana pakai nuskhah yang Al-Halabi ni, takut ada cetakan yang ada tahqiq dan seumpamanya, ada khilaf pada nuskhah, tolong maklumlah supaya kita boleh muqabalah, tengok mana yang lebih sesuai. Okey. Maka Ar-Rahim Al-Kathirur Rahmati, yang apa nama ni, yang banyak rahmat dengan nikmat-nikmat yang besar. Kalau biasanya Ar-Rahim ni nikmat-nikmat yang daqiqah, yang halus-halus. Nikmat-nikmat yang halus-halus ni, kalau tidak dia akan sama jadi makna itu dengan Ar-Rahman. Biasanya dalam mensyarahkan Ar-Rahim ni, ulama mengatakan dia itu al-mun'imu bidaqaiqin ni'am. Al-mun'imu bidaqaiqi an-ni'am. Yang memberi nikmat dengan nikmat-nikmat yang halus-halus. Jadi di sini kalau ikutnya sama dengan rahmat lah. Dengan Rahman. Tak? Itu ni'amil azimah juga. Ala kulli hal, kalau ada nuskhah yang lain, boleh kita sama-sama bincang lah. Sebab di sini kalau kalam ni, atas kebanyakan para ulama, biasa dia menterjemahkan Rahim tu merujuk kepada nikmat-nikmat yang halus-halus. Bin ni'ami al-haqirah. Gitu. Bin ni'ami al-haqirah. Nampak dah? Ya dah. Nampak? Betul? Jadi sebab itu kena perhati ni. Tapi Haqirah jauh juga tu dari segi ejaan tu. Daqiqah pun jauh juga. Tak apalah. Jadi di sini dia kata an-ni'ami al-haqirah. Dia sebenarnya nak kata haqirah itu dengan nikmat ni dia tak apa sesuai sikit lah. Tapi sebab nak muqabalah al-asya' al-haqirah di sini. Asya' al-haqirah. Betul. Mungkin betul lah tu. Halabi juga. An-ni'amil haqirah. Jazakumullahu khair. Jazakumullahu khair. Jadi, yang memberi, yang banyak rahmat dengan nikmat-nikmat al-haqirah. Nikmat-nikmat yang kita kata yang orang tak pandang. Haqirah ni makna yang seni-seni. Seni-seni tu makna yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil. Dzukira, disebut Ar-Rahim itu aqibar Rahman, lepas disebut kalimah Rahman, lepas Ar-Rahman, as-saghirah pula. Saghirah. An-ni'ami saghirah. Dekat-dekat za dengan sa itu dekat dah tu. Ala kulli hal tak apalah. Saghirah, haqirah ke boleh. Jadi di sini makna kalau niskhah hana ni, di sini kalau ikutnya memang zahirnya ada silap cetak lah tu. Ada silap cetak tu. Okey.
Disebut kalimah rahim setelah ar-Rahman. Kenapa? Maf'ul li ajli. Isyaratan ila annahu yusannu talabul asya'il haqirati. Mengisyaratkan bahawa sesungguhnya disunatkan kita meminta perkara-perkara yang kecil-kecil, yang hina-hina. Perkara-perkara kecil, perkara remeh. Ayuh, perkara remeh tu. Perkara remeh pun kita sunat minta juga. Minhu, daripada Tuhan. Kama tutlabu minhu, sebagaimana kita minta daripada Allah al-asya'u al-azimatu, perkara-perkara yang besar. Kalau ikut dari segi nak sesuaikan dengan kalimah lepas itu, asya' al-haqirah, ni'amil haqirah lah. Ni'amil al-haqirah. Okay. Jadi disebut ar-rahim selepas daripada rahman, kerana apa? Sebagaimana kita juga kerana menunjukkan bahawa kita sunat juga minta perkara-perkara remeh daripada Tuhan, sebagaimana kita minta daripada Tuhan perkara-perkara besar. Perkara-perkara besar, contoh apa? Ada Nabi SAW sebut kan, allamana Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengajar kami al-istikharata, ajar kami istikharah. Istikharah, pilih, makna minta petunjuk daripada Tuhan, walaupun fi syiraki na'li, pada syiraki na'li, nak pilih tali kasut sekalipun. Utlub, dalam riwayat lain sebut, mintalah walaupun milha ta'amik, garam makanan kamu tu, minta dengan Tuhan juga. Dari segi minta tu lah, bukan minta saja, kena beli kedai lah, usaha kena ada. Cuma makna permintaan tu tidak salah kita minta. Ini antara poin besar dalam masalah perbincangan yang berkaitan dengan usuluddin, at-tahsin wa taqbih al-aqliyan ni. Tahsin taqbih aqliyan tu di sisi Mu'tazilah, antara dalil ahli sunnah merokkan kepada Mu'tazilah pada masalah syukril mun'im, bersyukur kepada orang yang beri nikmat. Ini antara dalilnya. Kalau ada lepas ni mungkin kita isyarat lah, itu sebut, anda sebut sajalah tu. Antaranya ni, makna kita kalau manusia, perkara-perkara kecil kita tak minta. Tak, nak pergi istana, buat apa nak pergi istana? Nak minta gula rumah habis dah, tak pergi istana, Padang MPKK je, Tok Mulu je, jiran sebelah boleh, tak pergi istana. Jadi hina pula minta dengan tuanku benda hak remeh. Nampak tak? Benda remeh, minta dengan istana, tak Padang. Kalau nak minta benda lain boleh tahan. Nampak tak? Minta nak jadi PM, boleh tahan lagi. Nampak tak? Mesyuarat lah ni. Boleh tahan. Tapi nak minta benda, nak minta gula habis rumah, gigi istana negara, tak Padang. Nampak tak? Jadi hina pula. Kita menghinakan kepada orang kita minta tu. Tapi Allah Ta'ala tak. Allah Ta'ala kita mintalah benda hak halus-halus, hak remeh-remeh pun tak ada masalah. Maka apa kata dia lagi? Faqad auhallahu, sungguhnya Allah Ta'ala mewahyukan. Faqad auhallahu ta'ala ila Musa, Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Musa. Ya Musa, la takhsha minni bukhlan, jangan kamu takut daripada aku kebakhilan. Antas alani, bahawa engkau meminta aziman, perkara besar. Mu jangan takut aku bakhil nak minta benda-benda besar. Jangan takut. Nampak tak? Jangan bimbang kebakhilan untuk meminta perkara besar. Mintalah perkara apa pun, besar mana pun, tak ada masalah. Nampak tak? Tidak ada masalah. Kerana Allah tidak bakhil sama sekali. Wala tastahi an tas'alani saghiran, dan jangan kamu malu meminta kepada aku perkara kecil. Jangan jangan malu minta daripada aku perkara kecil. Benda kecil-kecil jangan malu mintalah. Nak minta apa? Ya Allah, berilah dapat makan durian. Durian besar juga dah. Nampak tak? Ya Allah, berilah apa? Ikutlah apa perkara kecil pun. Boleh minta dengan Allah Ta'ala. Jangan malu bahawa kamu meminta perkara kecil. Utlub, mintalah minni ad-diqata, perkara yang kecil. Wal alafa, alaf ni makanan.
alafa lisyatika, makanan, rumput lah. Rumput bagi kambing kamu. Rumput kambing. Tak apa, ya Allah, mudahkanlah aku dapat makanan ternakan. Mudahkanlah dapat rumput untuk makan kambing. Tak apa, tak ada masalah. Ya Musa, wahai Musa, ama alimta, tidakkah kamu tahu, anni khalaqtul khardalata fama fawqaha, aku telah menciptakan khardalah. Tak? Khardalah ni biji paling kecil lah. Tak? Biji paling kecil. Kalau tengok dalam kamu, khardalah ni makna biji sawi lah. Biji sawi. Makna benda halus. Dia kata khardalah ni benda-benda halus, hama-hama. Nampak tak? Yang halus-halus itu aku cipta dia fama fauqaha, dan yang lebih daripada itu aku cipta. Daripada sekecil-kecil kepada sebesar-besar. Tidakkah kamu tahu aku menciptakan khardalah, yang benda yang paling halus, fama fauqaha, dan lebih daripada itu. Wa anni lam akhluq, dan aku tidak mencipta, lam akhluq syai'an illa waqad alimtu, tidak aku cipta sesuatu kecuali aku telah ketahui, annal khalqa, bahawa makhluk, yahtajuna ilaihi, berhajat kepadanya. Aku tidak cipta sesuatu kecuali aku tahu pasti ada makhluk yang berhajat kepadanya. Nampak? Apa yang Tuhan ciptakan ni daripada makhluk, Tuhan takkan cipta sia-sia. Makhluk ni pasti ada makhluk yang berhajat kepada dia. Ni orang kata tak, apa faedah Allah Ta'ala cipta makhluk hak nyamuk kecil? Ada faedah dia. Ada faedah dia. Ada faedah dia. Apa makhluk Tuhan cipta? Isu sekarang COVID-19, virus corona. Apa Tuhan cipta virus corona? Ada faedah dia. Orang jual kilang-kilang mask, penutup muka tu, jadi kaya. Jadi kaya. Orang yang selama ni kaya, biar rasa miskin pula. Gitu. Ya, ada sebab lah. Ada sebab yang Tuhan cipta tu. Cuma kita tak tahu je hikmat. Allah cipta apa, binatang apa-apa binatang lah, katak ke apa, ada sebabnya. Aku tidak cipta sesuatu kecuali aku tahu bahawa makhluk berhajat kepadanya. Faman yas'aluni mas'alatan, maka barang siapa yang meminta akan aku apa permintaan, wa huwa ya'lamu anni qadirun, dan dia yakin, ya'lamu tahu makna yakin bahawa aku maha berkuasa, u'ti wa amna, aku memberi, aku memberi dan aku menahan. Aku berkuasa, maha kuasa. Aku boleh beri dan aku boleh tahan pemberian apa-apa. Makna beri atau tak beri itu atas kehendak aku. Siapa yang minta sesuatu dalam keadaan dia yakin bahawa aku yang berkuasa memberi dan menahan, a'taituhu, jawab dia. Jawab man. Faman yas'aluni mas'alatan. Faman yas'aluni, man syartiyah, yas'aluni. Faman yas'alni lah. Faman yas'alni mas'alatan. Barang siapa yang meminta. Faman yas'alni mas'alatan. Sesiapa yang meminta akan aku satu permintaan, wa huwa ya'lamu anni qadirun, walhal dia mengetahui aku maha berkuasa, u'ti wa amna, jawabnya a'taituhu, maka aku akan beri kepadanya mas'alatahu, permintaannya, ma'al maghfirah, berserta dengan keampunan. Habis cerita bab tentang apa ni, Ar-Rahman Ar-Rahim. Okey. Was-sahihu, dan pandangan yang sahih. Sekarang ni dia nak masuk kepada masalah nahwu ataupun masalah takdir pula. Masalah ibarat pula. Bismillahirrahmanirrahim tu, ba haraf ja tu. Was-sahihu, pandangan yang sahihnya, annal muqaddarati, bahawa perkara yang ditakdirkan, fil Quran, dalam Quran, kamu ta'allaq, seperti tempat takluk basmalati, kamu ta'allaqil basmalah, tempat takluk basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baharaja, haraja ni, haraja sini, haraja tam, dia ada tempat takluk dia dengan nama Allah. Kalau ikut ayat tu tak selesai tu, dengan nama Allah. Dah dengan nama Allah ada apa benda? Dengan nama Allah apa benda? Ada tempat takluk dia.
Dengan nama Allah aku membaca. Dengan nama Allah aku makan. Aku makan, aku membaca. Tempat takluk tu. Pandangan yang sahihnya, muqaddarat dalam Quran ini seperti tempat takluk basmalah laisat minhu, bukan daripada Quran. Jadi benda yang ditakdirkan dalam ayat Quran ni, hak tu tak dikira Quran. Wa in kana al-ma'na la yatimmu illa bitakdiriha, walaupun makna tidak akan sempurna dengan kecuali dengan mentakdirkan muqaddar tadi. Kalau ikutnya makna tu memang kena takdir lah, baru makna itu boleh faham. Betul lah gitu. Tapi benda yang ditakdirkan bukan daripada Quran. Kenapa? Li'annahu, kerana Quran itu, kembali pada Quran ni, al-lafzul munazzal, ialah lafaz yang diturunkan ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil i'jaz. Lafaz yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai i'jaz, sebagai mukjizat. Al-muta'abbad bitilawatih, yang dikira ibadat dengan bacaan dia. Al-mutahaddi bi aqsari suratin minhu, yang tahaddi ni makna yang tahaddi kita panggil apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang lawan ataupun dicabar. Dicabar dengannya dengan sependek-pendek surah daripadanya. Ini kembali pada apa ni? Kembali pada takrif Quran lah ni. Jadi Quran itu lafaz yang turun pada Nabi. Jadi lafaz yang turun pada Nabi tu Bismillahirrahmanirrahim. Ada tak tempat takdir tu? Benda yang ditakdir tak ada. Maka tak ada. Tidak dikira Quran lah. Walaupun kalau nak faham kena takdir. Nampak? Kerana apa? Kerana dia buat datang takrif Quran. Kerana Quran itu lafaz yang diturunkan kepada Nabi SAW yang menjadi ibadat dengan bacaannya, yang mutahaddi bi aqsari suratin minhu, yang cabar dengan sekurang-kurang surah, sependek-pendek surah daripada Quran. Fa'tu bi suratin min mithlihi. Nampak? Kalau kamu tidak percaya, maka fa'tu bi suratin min mithlihi. Bawa satu surah. Surah paling pendek tu inna ataina 3 ayat. Cuba bawa surah paling pendek. Boleh tak nak buat sebagaimana Quran? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Habis. Wal muqaddaratu. Dan al muqaddarat, lafaz-lafaz yang ditakdirkan itu laisat munazzalatan ala Muhammadin. Lafaz itu tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad. Wala muta'abbadan bitilawatihi, dan tidak dikira ibadat dengan bacaannya. Maka tidak dikira lafaz-lafaz tersebut sebagai Quran. Habis. Kemudian dekat mana kita ni? Fantabaqa. Ini panjang pula ni. Rasanya mungkin kita boleh berhenti sini lah kot. Sebab kalau tidak ni panjang. Paling kurang 15 minit. Ataupun 20 minit ni. Wa'lam anna jumlatal basmalati yasihhu an takuna khabariyatan bi'tibari asliha. Kita berhenti situlah. InsyaAllah kita akan sambung pada masa yang akan datang. Cukuplah. Okay. Jadi kalau kita lihat ni, sebab itu sebagaimana kita sebut sebelum ini, kita pengajian dan juga bacaan kita ini, dia bukanlah kita kata tauhid semata-mata. Kita tak tauhid. Tapi kerana kita baca hasyiah tu, banyak perkara yang kita akan masuk. Jadi kurang sesuai lah bagi orang yang nak menumpukan pada tauhid saja, mengikuti kelas ini. Nampak tak? Bukan kita larang, tak larang pun. Cuma makna biar kita tahu di mana kedudukan. Bukan makna kita ni ataupun kita hebat ke baca kitab. Bukan. Itu bukan yang kita nak, bukan niat kitanya, tapi kita sama-sama meneliti dan memahami karangan para ulama ni dan mengambil serta menggali apa yang ulama tulis dalam kitabnya. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita futuh dan juga kefahaman dalam agamanya dan menjadikan kita di kalangan orang yang beramal dengan ilmu. Sekadar itu saja untuk malam ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan ke? Tak ada Jadi apa yang kita tadi ialah berkaitan dengan hakirah jadi malam ni uh, ibarat al-azimah itu mungkin kita boleh letaklah di tepi itu al-hakirah. Uh, wa fi nuskhatin atau wa fi ba'di nusakhi al-hakirah. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.